Jumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, kita masih lagi berkongsi tajuk tentang sejarah tingkatan 3. Tajuk kita ni adalah tajuk yang terakhir dalam tingkatan 3, iaitu keberkesanan peranan pemerintah tempatan dalam menangani cabaran barat. Maksudnya di sini berkesan ke tidak pemimpin-pemimpin tempatan untuk menghadapi cabaran barat ini. Baiklah, kita tengok ada 6 subtajuk di dalam sini. Yang pertama, kemakmuran negeri. Kedua, melambatkan peluasan kuasa British. Yang ketiga, kemajuan pendidikan. Keempat, penubuhan regimen askar Melayu Diraja. Yang kelima, pegawai takbir Melayu. Yang keenam adalah mempertahankan institusi beraja. Maksudnya selepas tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin menunjukkan ketidakpuasan, akhirnya ini yang berjaya dicapai ataupun permintaan desakan daripada raja-raja Melayu, pembesar-pembesar berjaya menyebabkan British mula ambil kira apa yang perlu dibuat supaya pemimpin tidak lagi menentang ataupun menolak pihak British. Tajuk yang pertama, kemakmuran negeri. Jadi kita tengok Johor, Perak, Kedah, Sarawak dan Sabah. Baik, yang pertama kita tengok Johor. Jadi Johor seperti yang kita tengok sebelum ini, Johor adalah negeri yang penuh dengan pemodenan dan kemajuan. Walaupun penuh dengan pemodenan dan kemajuan, tetapi jati diri rakyat Johor masih kekal dan utuh. Maksudnya bangga menjadi orang Johor dan akan pertahankan kedaulatan negeri Johor walaupun apapun cabarannya. Jadi selain daripada itu, disebabkan oleh pemodenan ini, kemajuan ini, akhirnya berjaya menarik lebih ramai pelabur asing ke Johor. Jadi melalui pertanian komersil iaitu gambir dan lada hitam terutamanya, Sultan Abu Bakar mengabadikan peranan hasil pertanian ini ke dalam motif awan larat di semua peralatan istana dan kerajaan. Mari kita tengok apakah itu motif awan larat. Jadi gambir dengan lada hitam. Dua-dua ni merupakan pertanian komersil yang memainkan peranan yang pentinglah kepada Johor melalui sistem Kangchu. Jadi ini merupakan motif awan larat di mana diabadikan oleh Sultan Abu Bakar ke dalam peralatan dan kerajaan Johor. Jadi kalau tengok yang ini macam gambir. Memang gambir pun corak gambir. Ada biji-biji. Samalah ada biji-biji. Yang ini pula lada hitam. Nampak lada hitam. Baik, seterusnya kita tengok negeri yang kedua. Perak. Jadi negeri Perak memang terkenal dengan perlombongan biji timah. Sehingga Perak menjadi pengeluar biji timah utama dunia. Jadi itu antara kemajuan yang telah dilakukan oleh pembesar-pembesar Perak lah. Baik, yang ketiga kita tengok Kedah. Jadi Kedah ni kalau kita tengok tajuk sebelum ini, Kedah ni ada terusan Wan Saman. Jadi terusan-terusan ini menjadikan menyebabkan banyak tanah dibuka. Jadi menjadikan Kedah menjadi negeri jelapang padi. Negeri seterusnya Sarawak dan Sabah. Jadi sebelum datangnya kuasa barat, sudah ada pelabuhan. Jadi dengan adanya pelabuhan, perdagangan digalakkan. Maksudnya ada barang-barang diperdagangkan lah. Antaranya adalah bahan mentah, hasil hutan dan hasil laut. Namun selepas datangnya kuasa barat, iaitu di dinasti Brooke ataupun SBUB, Sarawak mula menjadi pengeluar utama emas, antimoni dan sagu.
Okey, untuk Sabah pula, bulat menjadi pengeluar utama Kapu Barus, sarang burung, mutiara, sirip ikan, hiu. Okey, seterusnya kita tengok yang kedua, tajuk kecil yang kedua, melambatkan peluasan kuasa British. Okey, jadi antara cara melambatkan peluasan kuasa British ini, Sultan itu sendiri bersama dengan pembesar telah mengubah undang-undang. Contohnya di Johor ada undang-undang tubuh kerajaan Johor, dan untuk Terengganu ada undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu, di mana antara syarat di dalam undang-undang ini adalah tidak boleh menyerahkan negeri kepada kuasa asing lah. Baiklah, mari kita tengok yang ini pula. Jadi, seperti yang kita tahu, British mula campur tangan di negeri-negeri Selat pada 1786 di negeri-negeri Selat. Jadi, mengambil masa dekat 100 tahun juga barulah British boleh campur tangan di negeri-negeri Melayu yang lain. Okay, jadi kita tengok yang ini saya pecahkan kepada dua bahagian, di mana bahagian atas sini residen untuk negeri-negeri Melayu bersekutu melalui perjanjian Pangkur. Okay. Yang sebelah bawah ini penasihat British untuk negeri-negeri Melayu Utara bersama dengan Johor, di mana perjanjian ini walaupun tidak melibatkan sultan-sultan negeri-negeri Melayu Utara dan Johor, tetapi memberikan kesan secara tidak langsunglah kepada negeri-negeri ini, iaitu melalui perjanjian Bangkok pada 1909. Ya. Baik, kita tengok yang seterusnya, kemajuan pendidikan. Pendidikan ini bukan keutamaan kepada British lah. Kalau boleh, dia tidak mahu pun terlibat dengan pendidikan, memberikan pendidikan pun kepada orang-orang di tanah Melayu. Okay? Terutamanya wanita lah. Okay? Tujuan utama British ni adalah untuk mengeksploitasi sumber ekonomi yang ada di negeri-negeri Melayu. Namun atas desakan raja-raja Melayu dalam Durba, akhirnya pendidikan diberikan kepada anak watan, termasuklah wanita. Baik, jadi kita tengok yang ini pula. Baik, ini merupakan statistik sekolah perempuan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi, apakah kesimpulan yang boleh kita buat daripada tahun ke setahun? Kita dapati semakin meningkatnya jumlah sekolah perempuan yang dibuka di negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, seterusnya kita tengok tajuk keempat, iaitu penubuhan regimen askar Melayu di Raja RAMD. Okey, jadi ini adalah atas inisiatif Tuanku Muhammad Ibni Yang Tuan Anta, iaitu Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Sultan Alang Iskandar, iaitu Sultan Perak, Datuk Abdullah Dahan, iaitu Undang di Luar Rembau, Raja Chulan Ibni Sultan Abdullah, iaitu Raja di Hilir Perak. Keempat-empat ini lantang menyuarakanlah agar ditubuhkan pasukan keselamatan. Okay, tujuannya bagi memelihara kedaulatan dan keselamatan negara. Jadi pada 1933, kompeni percubaan telah diwujudkan di Port Dickson. Okay, jadi pada 1935 menjadi Regimen Askar Melayu dan akhirnya dianugerahkan gelaran Diraja, menjadilah Regimen Askar Melayu Diraja. Okay. Jadi yang ini merupakan logo Askar Melayu. Okay. Jadi kalau kita tengok, cari di Google, memang ada macam-macam, tapi sebenarnya sama saja, cuma yang membezakannya adalah nama company. Jadi macam ni, warna merah latarnya, tengah-tengahnya masih logonya. Okay, ini mewakili satu RMD, Batalion 1 RMD lah. Okay, yang warna hijau 2 RMD, dan yang macam ni tengah-tengahnya ada jalur warna hitam, itu 8 RMD lah.
Okey, itu contoh. Kita tengok seterusnya. Pegawai Tadbir Melayu. Okey, pada 1910 muncul generasi pentadbir Melayu. Okey, jadi skim perkhidmatan tadbir Melayu ditubuhkan tujuannya bagi melatih orang Melayu cabukan diri dalam pentadbiran negeri. Pada masa yang sama juga PTM ini merupakan hak Raja-Raja Melayu lah. Maksudnya Raja-Raja Melayu sepatutnya diberikan cara untuk memerintah, ya, yang sepatutnya lah. Jadi British pun memerlukan kerjasama daripada golongan elit Melayu. Jadi peluang diberikanlah tujuannya agar dapat menyesuaikan diri dengan pihak British. Dan pegawai tadbir Melayu ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat eksklusif, maksudnya istimewa, ada prestige, mempunyai prestige yang tinggi lah. Keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang Melayu, terutamanya anak-anak Raja Melayu lah. Baik, yang terakhir, mempertahankan institusi beraja. Jadi raja ini berjaya membuktikan kebolehan untuk berdiplomasi, sehingga akhirnya berjaya mengekalkan dan mempertahankan kedaulatan negeri masing-masing. Walaupun British campur tangan, tetapi British ini dia mengambil alih pemerintahan berperingkat negeri, pembesar negeri. Sekiranya ingin melaksanakan undang-undang, tanda tangan dan cap mohon sultan itu masih diperlukan. Maksudnya kedudukan sultan itu masih tinggi berbanding dengan pihak British lah. Jadi kalau sultan tidak menurunkan tanda tangan dan cap mohon, apa-apa undang-undang pun tidak akan dapat dilaksanakan. Jadi sebagai rumusan yang boleh kita buat, Raja-Raja Melayu dan pembesar ini adalah orang-orang yang sangat bijaksana, kerana dapat mempertahankan kesinambungan warisan bangsa dan menjamin kesejahteraan rakyat. Jadi pada masa yang sama, muafakat itu adalah sangat penting. Penting untuk apa? Penting untuk memajukan bangsa dan negara. Maksudnya di sini kalau pemimpin dia merancang sesuatu, kalau tidak ada muafakat, rancangan itu tidak akan dapat berjalan. Baik, setakat sini siap perkongsian kita pada kali ini. Semoga dapat membantu anda supaya lebih faham. Sekiranya ada apa-apa komen, boleh tinggalkan komen di ruangan komen. Jadi setakat itu saja. Terima kasih atas sokongan anda. Bye.